Malam ni kita jumpa lagi di FB Live. Nama saya Jess, adalah MC untuk malam ini. Selamat datang ke Bengkel Pekebun Cikgu Hans. Ya, malam ini Cikgu Hans akan berkongsi maklumat tentang insek yang selalu tersembunyi di bawah tanah. Pernahkah pokok anda tiba-tiba layu je? Ataupun pernah nampak ulat yang gemuk tersembunyi di bawah tanah tak? Malam ini, marilah kita belajar bersama-sama dengan Cikgu Hans. Mari kita sharekan online bengkel ini sekarang, mengajak kawan-kawan yang suka tanam menanam bersama-sama belajar berkebun dengan Cikgu Hans pada waktu ini. Sebelum kita mempersilakan Cikgu Hans, kawan-kawan yang di Facebook, ingatkan sharekan kita punya bengkel online bagi kawan-kawan semua ya. Jadi dengan tidak membacakan masa para hadirin, mari kita mempersilakan Cikgu Hans untuk bengkel malam ini. Bagikan tepukan kuat di depan kamera ya. Ya, Cikgu Hans. Wah, tadi itu Jess ada cakap saya punya permulaan ada wah, okay? Jadi wah saudara-saudari, selamat malam ya. Welcome to Bengkel Pekebun Cikgu Hans. Okay, saya tahu banyak kawan di sini sekarang buat persediaan untuk kerja hari esok. Jadi saya memang terima kasihlah untuk sesiapa yang hadir ke bengkel pada malam ini. Tujuan kami menganjurkan bengkel pekebun ini, kami harapkan kami boleh berkongsi pengetahuan dan teknik-teknik penanaman secara organik kepada saudara-saudari. Siapa yang tanam di rumah, okay, boleh start gunakan baja organik atau bahan organik untuk sayur-sayuran atau pokok buah-buahan anda. Tapi untuk sesiapa yang berkebun di ladang besar, okay, boleh start dari kurangkan baja kimia atau racun kimia yang boleh mengancam tanah atau kesihatan keluarga anda. Kami harapkan sosial dan kesihatan rakyat Malaysia akan semakin baik bermula dari hari ini. Tajuk hari ini adalah bagaimana mengurangkan makhluk perosak dalam tanah. Saya nak tanya saudara-saudari, okey, pernahkah anda ternampak serangga tersebut wujud dalam tanah? Contohnya, tengok serangga macam ni, macam spider, okey, lelabah yang kecil dalam tanah. Contoh macam ni, ini macam cicakan. Okey, ini badan sangat kecil dan tapi dia panjang, kecil. Dia macam tu. Okey, saya pastikan banyak kawan nampak serangga ini di tanah. Okey. Ini okey, biasanya wujud di tanah yang sihat. Okey, tapi banyak kawan saya masih rasa geli lagi walaupun ia sangat berharga. Okey, value yang tinggi, very very precious okey dalam tanah. Okey, ini akar yang diserang oleh serangga perosak tertentu yang menyebabkan pokok macam ni. Okey, dia punya daun kuning macam tu saja, tapi kami tak boleh nampak serangga pada atas pokok. Okey, itulah kemungkinan besar terdapat serangga perosak dalam tanah. Setakat ini kami boleh tengok ada banyak jenis serangga di tanah, tapi bukan semuanya yang teruk, ada yang baik juga. Jadi, okey, kami perlu bezakan antara serangga yang berfaedah atau tanpa ancaman dengan serangga perosak dalam tanah terlebih dahulu. Okey, itu okey. Let's talk about the serangga berfaedah atau tanpa ancaman. Okey, untuk serangga tersebut, okey, kebanyakan masa mereka makan atau uraikan bahan-bahan organik dalam tanah seperti serat tumbuhan, sisa dapur, kompos, baja organik atau apa-apa bahan organik dalam tanah. Mereka keluarkan sisa najis yang berkhasiat untuk tanah dan juga membantu longgarkan tanah. Untuk kes yang jarang, atas sesetengah serangga bila tiada makanan yang cukup, mereka akan makan akar yang tua atau akar yang rebut. Tapi ancaman tersebut terhadap tumbuhan adalah amat kecil. Serangga tersebut juga wujud dengan banyak dalam tanah hutan yang tidak tercemar. Contohnya cacing, earthworm. Okey, saya percaya ada saudara-saudari ada nampak serangga ini kan? Okey, ini panggil hama tanah
atau soil mites dalam bahasa English. Ini panggil spring tear, okay? Spring tear inilah terms English term, tapi saya tak tahu macam mana cakap dalam bahasa Melayu. Okay, ini panggil ulat gonggong milipit. Jadi memang kami dapat itu pertanyaan dari banyak saudara-saudari cakap, oh macam mana saya boleh halalkan atau bunuhkan milipit? Tapi sebenarnya ulat gonggong, okay, adalah bermanfaat untuk tanah kami. Jadi kami boleh buat tindakan, okay, kecuali cacing. Cacing memang precious, saya tak menggalakkan buat apa-apa terhadap cacing lah. Tapi untuk serangga lain, okay, kalau boleh kami biarkan sahaja. Okay, mereka boleh tolong tanah anda buat kerja. Okay, longgarkan tanah, memberi nutrien kepada tanah anda, kami biarkan sahaja. Okay, tapi kalau kadang-kadang serangga tersebut mungkin terlalu banyak dalam tanah dan mungkin menjadi gangguan anda. Contohnya itu ulat gonggong, itu milipit, dia wujud terlalu banyak dalam tanah dan panjat sana, panjat sini dan masuk ke dalam rumah anda, memang ini gangguan. Okay, jadi kalau nak buat something, okay, inilah kami action yang kami boleh buat. Kalau contohnya itu ulat gonggong, okay, wujud dengan banyak, itu memberikan indicate satu gejala tanah mungkin terlalu basah. Jadi kami boleh sebarkan lapisan pasir setebal 2 cm pada tanah supaya lapisan atas pasir itu dia tak begitu basah dan dia tidak menarik serangga tersebut. Okay? Contohnya macam ni. Okay? 2 cm pada lapisan atas sahaja. Kami juga boleh tukarkan tanah dan masukkan tanah ke dalam beg plastik hitam dan terjemur di bawah matahari lebih daripada 3 hari. Dengan kepanasan itu matahari dan itu UV ray, okay, semua fokus dalam plastik beg ini, okay, dia akan kurangkan serangga tersebut dalam tanah ini dan juga dia boleh disinfect. Okay, dia juga boleh bunuhkan kuman dalam tanah juga. Okay, kalau kami nak kesan yang direct sikit, okay, kami boleh sembuhkan minyak neem yang dilarutkan pada tanah untuk mengurangkan nikmat mereka tinggal di dalam tanah. Okay, itu dia punya bau dan bahan penjaga perosak dalam neem oil dapat menghalau mereka. Okay, now we discuss about the serangga perosak dalam tanah. Okay, ada 3 jenis perosak dalam tanah. Okay, ada yang makan secara gigit, ada yang makan secara hisap, okay, ada yang singgah dalam tanah. Okay, jadi itu serangga yang makan secara gigit dia akan menyebabkan luka pada tanaman. Okay, kalau hisap, okay, makan secara hisap dia akan menyebabkan akan menjadi kerinting. Kalau untuk serangga yang singgah dalam tanah, mereka kebanyakan masa tersembunyi dalam tanah dan akan keluar dari tanah untuk makan bahagian tumbuhan lain. Okay, inilah contoh serangga-serangga dalam tanah. Okay, yang contohnya makan secara gigit. Okay, ini gigit itu ubi, sweet potato. Okay, ini panggil hama boleng ubi. Okay, kadang-kadang kami tanam sayur kan, tapi itu sayur selepas 1 hari kami nampak itu sayur terputus macam itu saja. Okey, ini kemungkinan besar digigit oleh ulat pemotong pangkal. Okey, yang tersembunyi dalam tanah. Okey, ini contohnya ulat kumbang. Kebanyakan masa mereka tersembunyi atau tinggal di dalam tanah. Tengok ulat seperti ini. Ini adalah anak kumbang. Okey, tapi dia keluar akan berlombong pokok sawit atau itu pokok kokonat, okey, dan menjadikan pokok layu, okey. Itulah ulat kumbang. Ada serangga perosak yang makan secara hisap, contohnya nematod. Kami boleh tengok akarnya menjadi bengkak. Ada juga serangga koya, milibat yang wujud dalam tanah. Tengok itu tanah macam ada putih-putih dan macam ada kapas dalam dengan akar. Itulah serangga koya. Dan untuk serangga perosak yang singgah dalam tanah, okey, itu kebanyakan masa contohnya pupa kutu trip. Maksudnya itu anak trip mereka bermula
change, okay, menjadi dewasa tree, okay. Jadi mereka ada satu proses panggil pupa, okay, mereka akan tersembunyi dalam tanah. Contohnya itu for armyworm, okay, dia sebelum menjadi kupu-kupu kupu-kupu, okay, dia menjadi pupa dan tersembunyi dalam tanah juga. Okay, kalau memang ada masalah yang disebutkan di atas, boleh letakkan message dalam dalam hijauan baba, okay, dan juga boleh tangkap gambar dekat dan jauh tumbuhan yang bermasalah tersebut, okay. Tapi due to the time constraint, okay, kami dalam masa yang singkat hari ini saya hanya fokus pada nematod saja kerana nematod memang wujud dalam tanah Malaysia, tapi tak banyak orang tahu tentang serangan nematod. Okey, kami sekarang terangkan tentang ulat nematod. Okey, mungkin ada saudara-saudari yang tidak berapa tahu tentang serangan nematod tersebut. Okey, gejala adalah sebegini. Okey, contohnya ini pokok jambu batu yang diserang oleh nematod. Okey. Gejala pertama, itu pertumbuhan pokok adalah amat lemah. Itu daun tak cukup nutrien. Okey, contohnya tengok daunnya macam kuning sana, kuning sini dan itu ada yang masih hijau lagi. Hijau sana, hijau sini. Okey. Dan kulit batang tidak mengelupas. Maksudnya dia tak boleh tumbuh kulit yang baru. Okey. Contohnya pokok pisang yang diserang nematod. Okey. Tengok masih ada daun yang hijau lagi. Okey. Tapi tengok masih ada hijau tapi ada juga daun kuning yang tidak teratur. Okey. Okey, bila kami nampak gejala pertama tersebut, kami korekkan tanah dan nampak dia punya akar, kamu boleh tengok itu akar macam ada kanser. Okey, ada ketumbuhan kanser. Contohnya dari gambar tersebut, tengok akar di sebelah kiri, inilah akar yang diserang nematod. Ini tidak diserang nematod, ini okey, bye-bye. Okey, tengok lubang putih tersebut. Okey, lubang putih ini bila diserang nematod, kamu nampak ada ketumbuhan macam ketumbuhan kanser yang wujud di atas lubang putih juga. Okey. Kalau tengok dekat lagi, apakah bezanya dengan serangga perosak lain, iaitu nematod akan menyebabkan macam ada satu biji di atas akar, memang macam kanser punya ketumbuhan. Okey, ini merupakan rupa benar nematod. Okey, tengok dia macam ular yang kecil, tapi memang sangat kecil. Dia boleh melombong dalam tisu akar, lalu menghisap air serta nutrien tumbuhan. Saiznya memang sangat kecil dan sukar dijumpai. Contohnya tengok inilah pensel kami, okey. Inilah bahagian tajam lip pensel, okey. Dari bahagian tajam ini, tengok dia punya nematod punya saiz lebih kecil lagi daripada lip punya pensel, okey. Jadi memang dia sangat kecil, okey. Bukan dalam milimeter, dia dalam microns, very small, okey. Tengoklah chart ini. Ini merupakan life cycle atau kitar pertumbuhan nematod. Okey, dia ada telur, dari telurnya, okey, dia akan keluar ada nematod yang muda, okey, dan dia akan lombong dalam akar, okey, dan menyebabkan kelukaan pada akar. Jadi itu kelukaan akan menyebabkan jangkitan penyakit untuk tumbuhan tersebut. Contohnya rebut akar, secondary infection, okey. Dan tadi kami ada cakapkan itu akar macam ada kanser, okey, ketumbuhan. Apakah itu kanser punya satu biji? Itulah telur nematod, okey, dalam ketumbuhan kanser akar tersebut. Okey. Serangga nematod, okey, memang biasanya berlaku di banyak tumbuhan. Dia boleh wujud di 30 lebih jenis sayur, contohnya peria, labu, terung, jenis kacang, lobak, salad, kailan, sawi putih, banyak sayur. Okey. Dia juga boleh wujud di pokok anggur, fig, limau, pisang, buah naga, jambu batu, pokok bunga dan lain-lain. Dan sini saya highlight di color kat sini kerana memang
dalam Malaysia, pokok jambu batu sangat senang wujudnya itu nematod. Jadi ada kawan tanya, itu nematod dari mana? Okay, nematod come from the nature. Okay, persekitaran semula jadi. Okay, air pun ada, tanah pun ada. Okay, semula jadi ada. Okay, tapi apakah syarat-syarat yang menyebabkan senang berlakunya serangga nematod? Yang pertama sekali, kalau kami gunakan tahi ayam mentah dengan banyak atau tahi ayam yang belum dikompos, okey, itu akan menarik nematod. Mengikut kajian, dalam 1 kilogram punya tahi ayam mentah, ada 100 telur nematod. Okey, ini akan meningkatkan risiko serangan nematod sebanyak 5 kali ganda ke atas. Okey, jadi memang ada risikonya kalau kami terus letakkan tahi ayam mentah saja. Yang kedua, tanah yang acidic. Okay? Kalau kami letakkan banyak pajak kimia dan musnahkan struktur tanah yang sihat, okay, itulah yang juga boleh menarik nematod. Kalau untuk tanah seperti tanah pasir, nematod boleh bergerak dengan cepat. Dalam tanah liat, itu nematod boleh bergerak sepanjang 2 meter per tahun. Tapi dalam pasir, kerana dia punya lubang lebih besar lagi, okey, dia sebulan sudah boleh bergerak 2 meter. Untuk ketiga, kalau ada spray racun yang amat berbisa dalam tanah secara lazim, itulah persekitaran yang menyebabkan rawatan nematod lebih susah lagi. Kenapa? Itulah kerana nematod adalah memang sensitif terhadap racun yang berbisa. Okey, kalau kami spray racun dalam tanam tanah, itu nematod boleh bersembunyi ke dalam tanah sedalam 50 cm sehingga 1.5 liter selepas penggunaan racun yang berbisa. Jadilah memang banyak pekebun mereka spray racun ke atas tanah kerana mereka sangka itu racun boleh bunuhkan nematod. Tapi lama kelamaan itu nematod memang susah dirawati kerana mereka boleh bergerak ke dalam itu tanah yang sangat dalam. Jadi kalau nak bunuhkan ulat nematod dengan racun biasa, biasanya pekebun akan gunakan racun tersebut. Contohnya ada furadan atau dia punya ingredient carbosulfan atau gunakan basamid, okey, boleh bunuhkan kuman atau serangga apa-apa yang dalam tanah atau malatium, okey. Jadi contohnya itu furadan, okey, kami letakkan furadan dalam tanah, okey, dia memang boleh bunuhkan itu nematod, tapi dia punya racun juga boleh diserap melalui akar dan ada sisa racun tersebut dalam tumbuhan. Kami terus makan saja dan itu sisa akan transfer ke dalam badan kami. Sama juga dengan basamid dan malatium. Okay? Jadi kalau kami gunakan racun tersebut, itu nematod memang suka dirawati kerana akibat sisa racunnya boleh menghalau nematod dan bagi mereka sembunyi di dalam tanah. Okay? Dan tadi saya ada cakap ini boleh membawa kesan kesihatan yang negatif terhadap pengguna. Jadi, ada apa cara-cara yang boleh mengawal ulat nematod secara organik? Okey, secara selamat semula jadi. Okey. Kami boleh gunakan kompos yang matang. Okey. Gunakan kompos yang matang maksudnya itu tahi ayam, tahi lembu, tahi kambing atau sisa tumbuhan telah dikompos melalui fermentasi selama 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Okey. Dan prosesnya pernah mencapai suhu yang tinggi setinggi 70 Celsius 70 darjah Celsius. Okey. Kalau kami gunakan kompos yang matang, itu suhu yang tinggi boleh bunuhkan ulat atau telur nematod dalam kompos. Okey. Itu proses pengkomposan yang sempurna juga boleh menyembuhkan kuman yang berfaedah iaitu actinomyces. Okey. Itu kuman tersebut dia boleh mengawal nematod. Jadi kalau itu pokok sudah berlaku nematod, okey, tapi kami masih nak pajakan pokok anda, kami boleh gunakan kompos sumber tumbuhan
yang rendahnya risiko serangan nematod. Yang kedua, kami boleh sembuhkan larutan chitosan pada tanah secara tetap. Okay? Untuk menyembuh, kerana itu larutan chitosan, dia boleh menyembuhkan kuman yang berfaedah. Tadi saya ada cakap actinomyces yang dapat mengawal nematod. Okay? Chitosan dia diperbuat daripada tempurung udang atau ketam dan dia diekstrak melalui dengan itu kimia dan menjadi chitosan. Itu chitosan boleh dalam bentuk serbuk atau bentuk cecair. Okay? Di pasaran sekarang memang senang cari. Kami boleh larutkan ini chitosan dalam air dan spray pada pokok atau tanah. Okay? Itu chitosan mengandungi chitin, okay, yang boleh menarik itu actinomyces tumbuh di sekeliling akar mereka. Okay? Jadi itu actinomyces, jika ada itu nematod, dia boleh sedikit-sedikit makan nematod tersebut. Tapi beri perhatian, cara tersebut memang bergantung pada penyemburan secara tetap dan kualiti tanah juga. Okay? Hari ini kami nak memperkenalkan cara mengawal nematod dengan sisa neem. Okay? Ini merupakan ubat serangga semula jadi. Okay? Dia punya proses macam ni. Okay? Dia diperbuat daripada biji neem atau itu neem punya seed. Okay? Dia compress dia menjadi minyak neem. Sekarang memang minyak neem dapat di pasaran. Okay? Dia punya sisa merupakan sisa neem atau neem cake. Itu sisa neem boleh diperkatakan, we can say that is a pemusuh untuk nematod. Neem cake dia mengandungi bahan pencegah serangga perosak yang semula jadi. Contohnya selanin, azaridratin dan nimbin. Ini merupakan bahan pencegah yang discover oleh saintis di India. Okay? Yang juga mengandungi bahan serat organik yang tinggi. Okay? Kerana bahan serat organik memang tinggi, dia boleh slow release. Dia punya ubat boleh kesan lama. Okay. Okay, ini merupakan kami buat R&D dalam mikroskop. Neem cake juga boleh menarik kuman berfaedah. Tadi kami ada cakap actinomyces yang boleh menangkap nematod tersebut. Okay. Sekali dengan itu bahan pencegah, contohnya azatiratin, selanin, nimbin, dia tangkap dia dan dia melepaskan bahan pencegah tersebut dan bunuhkan nematod. Okay, tengok ini merupakan actinomyces. Jadi kami boleh macam mana gunakan neem cake tersebut. Yang pertama sekali kami boleh taburkan pada tanah. Okey, 1 kilogram punya neem cake boleh letakkan pada ke 50 sehingga 200 kaki persegi punya tanah atau kami tanam dalam pot, dah boleh campur dengan 100 sehingga 1000 liter punya media. Kalau untuk pokok buah-buahan, okey, 2 sehingga 4 kilo per pokok, okey, yang telah berlaku nematod. Terutamanya 2 meter persekitaran. Kerana tadi kami ada cakap, itu nematod boleh bergerak 2 meter setahun atau sebulan. Bergantung pada jenis tanah anda. Okey. Jadi kami buat macam ni, kami boleh ulangkan setiap 3 sehingga 4 bulan. Yang kedua, okey, kami boleh siram atau semburkan pada tumbuhan atau tanah. Kami boleh campurkan 100 gram dengan neem cake dengan 20 liter punya air. Kami rendam semalam dan selepas itu kami semburkan pada pokok dan siram pada tanah. Okey, ini juga boleh membunuhkan nematod yang wujud dalam tanah. Kami juga boleh buat pencegahan awal dari semaian. Okey, 1 sehingga 2 gram punya neem cake boleh campur dengan 1 liter punya peat moss atau tanah semaian. Okey, neem cake sekarang boleh dapat dalam 2 saiz punya packaging, iaitu 1 kilogram sehingga 20 kilogram. Neem cake terdapat ada 2 fungsi ekstra. Okey, satu, dia juga boleh buat sebagai baja slow release. Okey. Dia mempunyai NPK 522 atau organic matter atau kandungan serat organik sebanyak 90%. Okey, jadi dengan kandungan nutrien tersebut itu sayur boleh lebih cepat dan stabil hasilnya.
Berbanding dengan tahi ayam mentah, dia punya NPK hanya 222 atau organic matter hanya ada 35% saja. 1 kilogram punya ningkik kalau kamu taburkan dalam tanah itu bersamaan dengan letakkan 300 gram punya progesterone release 15. Fungsi ekstra kedua, dia juga boleh menjadikan ubat pencegah sistemik. Maksudnya itu bahan aktif pencegah serangga boleh diserap melalui akar ke dalam tumbuhan. Kamu letakkan 1 kilogram punya neem cake bersamaan dengan letakkan 300 ml punya neem oil pekat dalam tanah juga. Bahan aktif boleh diserap melalui akar dan transport ke bahagian tumbuhan lain. Contohnya boleh daun, boleh batang, boleh bunga, boleh buahnya dan lain-lain. Ini boleh meningkatkan pertahanan tumbuhan dari dalaman. Serangga tidak suka makan tumbuhan tersebut kerana ada bahan pencegat yang wujud dalam tumbuhan, wujud dalam badan tumbuhan. Sisa aktif pencegah serangga juga boleh mengurangkan serangga perosak yang singgah dalam tanah. Tadi kami ada cakap ada pupa kutu trip, ada pupa ulat for armyworm dan ada sesetengah hama merah yang tersembunyi di dalam tanah. Kalau memang ada serangga perosak yang singgah dalam tanah, kami juga boleh letakkan kain sugar shine dengan lapisan reflektif di atas supaya boleh kurangkan pupa tersembunyi di dalam tanah. Kalau kami beli neem cake, sisa neem, untuk mengatasi serangga nematot, kami perlu beri perhatian tersebut. Okey, itu kandungan pencegah serema jadi yang dalam neem cake, okey, perlu dikekalkan. Tadi kami ada cakap azadiratin, nimbin, saranin, semua perlu wujud dalam neem cake baru boleh ada efektifnya. Okey, kalau kami beli neem cake, beli 100% punya tulen sisa neem. Okey, di pasaran mungkin ada sisa pelbagai ramuan, okey, dan campur dengan sisa tumbuhan lain. Okey, contohnya dia hanya ada 2 sehingga 4% punya sisa neem. Okey, ini memang dia punya itu kesan tidak berapa efektif kerana dia punya kandungan azadiratin, nimbin dan saranin tak begitu banyak. Kalau kami pilih sisa neem, perlu pilihkan dalam bentuk serbuk, bukan dalam bentuk pellet. Okey? Kerana kalau itu sisa neem, dia kami gunakan mesin dan menjadi pellet, itu mesin akan menghasilkan suhu yang tinggi dan akan menguraikan kandungan pencegah serangga tersebut. Okey? Jadi kami pilihkan dalam bentuk serbuk. Kami juga perlu elakkan kekemasan panas dalam proses pengangkutan dan penyimpanan. Okey, kerana tadi Aceh ada cakap suhu yang tinggi boleh menguraikan kandungan pencegah serangga tersebut. Okey, kini memang terdapat ramai pekebun yang telah menggunakan neem cake tersebut untuk mengatasi masalah nematot kebanyakan masa. Contohnya kes pertama, okey, itu pekebun tersebut dia gunakan cara siraman. Tadi saya cakap ada 3 cara kan? Okey, dia gunakan cara siraman, dia campurkan neem cake dengan air dan siram pada atas tanah. Okey, dia boleh mengatasi tengok hari pertama dan memang ada banyak sayur yang tidak boleh keluar kerana serangan nematot. Okey. Jadi dia siramkan itu larutan neem cake. Okey, dia bukan sahaja boleh mengatasi nematot tapi juga boleh meningkatkan hasil dari 500 gram satu sayur tingkat meningkatkan ke 900 gram punya itu hasil. Kes kedua, okey, kami bekerja sama, kami cooperate dengan farmer untuk carikan kadar neem cake yang betul untuk mengatasi masalah nematot. Okey, ada 5 gram per 1000 kaki persegi, ada yang 8 kilogram, ada yang 10 kilogram. Tapi apa-apa kata pun, okey, kami mendapati dengan taburkan neem cake yang membolehkan hasil sayuran lebih 7 hari lebih awal lagi. Okey, dan dengan ini dia itu
pekebun, dia boleh dapatkan jualkan sayur dengan cepat dan dapatkan duit dengan cepat lagi. Okay. Dengan neem cake tengok dia boleh tumbuhkan sayur dengan besarnya sahaja. Okay. Tengok sayurnya semua besar-besar sebegini. Dengan neem cake, okay, dia boleh kurangkan masalah rebut lobak putih. Okay. Masalah tengok ini dengan neem cake, ini dengan tiada neem cake. Tengok itu lobak putih dia ada yang tempat yang tak boleh keluar. Okay. Masalah rumput tersebut, tengok ini masalah rumputnya lah. Masalah rumput tersebut adalah disebabkan oleh kuman yang dibawa oleh gigitan serangga dalam tanah. Okay. Jadi dengan kurangkan gigitan serangga di dalam tanah, dia boleh atasi problem ini. Nah, inilah kes pokok jambu batu. Okay. Tengok pokok ini. Dia ada daun kuning yang tidak teratur. Sana sini saja. Dan dia juga ada daun yang masih hijau lagi. Okay. Sesetengah dahan sudah menjadi kering. Dan dia punya kulit tak boleh tumbuh yang baru punya. Okay. Terdapat ketumbuhan, kalau nampak dia punya akar, tengok dia punya akar, memang ada ketumbuhan kanser. Okay. Pada akar yang diserang oleh nematoda. Ini memang menjejaskan penyerapan nutrien oleh akar tumbuhan tersebut. Dengan sebukan istagenik neem cake 2 kilo, itu pokok jambu boleh dibolehkan dengan baik selepas 1 bulan. Dengan dia punya akar, dia punya ketumbuhan kanser menjadi kurang.